Kereta Api Tanah Melayu ini terletak di Jalan Sultan Hishamuddin, di mana bangunan berkenaan terdiri daripada pejabat pentadbiran dan bangunan hotel. Okey, bangunan stesen Kereta Api Tanah Melayu ini telah dibina pada tahun 1910, di mana ianya telah dibuat di tapak yang sama juga bagi menggantikan bangunan yang lama, di mana ianya telah dibina pada tahun 1892 di tapak yang sama lah. Okay, jadi bangunan ini dalam zaman kemuncak dia, ketika itu telah berlakunya satu perubahan teknologi dan pembangunan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu. Okey, di mana bangunan tersebut merupakan bangunan yang kedua yang dibina pada tahun 1910 lah. Stesen kereta api juga pernah dijadikan sebagai hub kepada kereta api di bandaraya bagi kereta api negeri-negeri Melayu Sekutu lah. Nama singkatan dalam bahasa Inggerisnya adalah Federated Malay State Railway dan Kereta Api Tanah Melayu pada masa-masa itu. Okey, terdapat berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat menarik yang telah berlaku di bangunan stesen Kuala Lumpur dan akan dijadikan kenangan kepada masyarakat Malaysia dan akan dikenang untuk dijadikan sejarah bangunan stesen kereta api tersebut. Okey, di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku, pada tahun 1946, satu perhimpunan telah diadakan di stesen kereta api Kuala Lumpur untuk membuat bantahan kepada pelantikan Sri Edward Gen sebagai Governor Malaysia Union di Tanah Melayu pada ketika itu. Okay, pada 20 Januari 1962 pula, satu perhimpunan telah diadakan bagi menyambut kepulangan yang di-Pertuan Agong Tengku Syed Putra Al-Haji Ibnun Almarhum Syed Hasan Jamalulilai dan Raja Permaisuri Agong Tengku Bundaria binti Almarhum Tengku Ismail setelah berkunjung di negara luar selama 6 minggu. Okay, pada 17 Februari 1962 pula, orang ramai berkumpul untuk menyambut kepulangan dan memberi penghormatan kepada 510 anggota askar Melayu yang telah berkhidmat selama 10 bulan sebagai pasukan pengamanan dunia di Chigo. Okay, pada 23 Julai 1984, satu pelancaran telah dilangsungkan di stesen kereta api Kuala Lumpur. Okay, iaitu ujian Red Bus yang berharga 1.1 juta dan boleh memuatkan seramai 260 penumpang pada satu masa. Okay, peristiwa menarik yang terakhir pada 7 April 1985, iaitu kunjungan daripada Perdana Menteri Great Britain Margaret Thatcher ke bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur untuk membuat lawatan di sekeliling bangunan stesen kereta api. Okay, secara kesimpulannya di sini, peristiwa-peristiwa yang menarik yang berlaku ini menjadi daya tarikan pelancong kepada para pelancong luar dan juga dalam negara tentang bangunan yang bersejarah ini. Okey, peristiwa ini juga dapat menerangkan betapa pentingnya bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur ini pada suatu ketika dahulu. Beberapa perubahan besar telah dilakukan ke atas bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur pada tahun 1986, di mana bahagian dalam bangunan dan tingkap yang telah rosak telah diganti dengan yang lebih moden. Manakala bahagian luar bangunan yang mengalami kerosakan telah diperbaiki semula dan dipelihara semula. Bangunan dan kemudahan yang baru telah ditambah baik, termasuk dewan menunggu yang berhawa dingin, kaunter maklumat pelancongan dan kedai-kedai.
Rangka asal dan sebagai reka bentuk dalaman stesen kereta api ini masih lagi kekal dan wujud di bahagian Hotel Seri Warisan. Permodenan dan pengubahsuaian bangunan ini melibatkan pembinaan tambahan yang memaparkan gaya rush yang mendominasikan sebahagian bangunan itu dan tambahan pada muka hadapan bangunan dengan menggunakan unsur seni bina yang sama bagi melindungi bayangan reka bentuk barat daripada bahagian hadapan. Permodenan dan pengubahsuaian lain termasuklah pada bahagian dinding belakang stesen yang telah ditebuk dan diubah suai dalam bentuk memanjang bagi membuatkan pintu masuk baru ke pejabat-pejabat, hentian teksi dan kedai-kedai. Manakala penambahan ruang 2 tingkat juga telah dibina di atas jalan masuk ke stesen bagi menempatkan lebih banyak kedai. Pada tahun 1995, perkhidmatan KTM komuter telah dilancarkan dengan laluan Rawang ke Seremban dan laluan Sentul ke Pelabuhan Kelang. Kaunter-kaunter tiket juga telah ditambah di stesen kereta api tersebut selaras dengan stesen KTM komuter yang lain. Selepas stesen Sentral Kuala Lumpur mengambil alih operasi-operasi kereta api antara bandar, bahagian-bahagian stesen yang digunakan untuk perkhidmatan tersebut telah ditanggalkan. Pada tahun 1986, pengubahsuaian dan permodenan stesen kereta api ini telah ditambah reka bentuk yang mengambil pendekatan yang lebih moden. Ia terdiri daripada tiang konkrit yang lebih lebar bagi menyokong atap berkerawang dan pejabat tiket. Stesen ini kekal menjadi nadi kepada sistem pengangkutan negara untuk membawa barangan dagangan seperti getah pada zaman era British dahulu. Ini kerana pada zaman era British, sistem pengangkutan kereta api ini digunakan untuk membawa hasil pelombongan seperti hasil biji timah. Kemudian pada tahun 1911, stesen ini digunakan untuk perkhidmatan pengangkutan awam darat bagi perkhidmatan jarak jauh di antara bandar dan dijadikan pusat rangkaian kereta api yang utama bagi Persekutuan Kereta Api Tanah Melayu, iaitu Federated Malay States Railway dan Kereta Api Tanah Melayu. Selepas itu, sistem perkhidmatan pengangkutan yang baru, iaitu KTM komuter, pula diperkenalkan pada tahun 1995 di stesen kereta api ini. Stesen ini kian sepi apabila telah dipindahkan dan operasinya di stesen Sentral Kuala Lumpur yang lebih moden dan canggih pada tahun 2001. Perkhidmatan pengangkutan kereta api jarak jauh juga turut dipindahkan ke stesen Sentral Kuala Lumpur. Ini menyebabkan seluruh kepentingan yang ada pada bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur ini menjadi berkurangan dan kemudahan yang tidak diperlukan dibuang dari stesen ini. Kemudian perkhidmatan yang masih beroperasi di stesen kereta api Kuala Lumpur ini hanyalah KTM komuter dan perkhidmatan barangan sahaja. Stesen kereta api Kuala Lumpur ini mempunyai 3 platform yang tinggi yang melayan 4 landasan. Ia terdiri daripada 2 platform tepi, iaitu platform 1 dan 4 yang berada di kedua sisi stesen kereta api ini. 1 platform pulau, iaitu platform 2 dan 3 berada di tengah-tengah stesen kereta api. Dan terdapat penambahan platform pada tahun 1986 dan diberikan penambahan huruf pada akhiran setiap platform. Contohnya platform 2A yang asalnya untuk penambahan pada platform 2. Ini adalah lokomotif wap yang mula-mula digunakan pada tahun 1921 oleh Kereta Api Negeri Melayu Bersekutu. Harga lokomotif wap ni RM121,600 Malaysia. Perkhidmatannya diberhentikan pada tahun 1969 dan perjalanannya meliputi sejauh lebih kurang 1,5 juta batu.